yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling afdal. Tidak ada bulan yang lebih afdal daripada bulan Ramadan. Jadi sewajarnya kita menzahirkan rasa gembira, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, dengan rasa yang rindu yang teramat kepada bulan ini. Kerana bulan ini merupakan bulan Ramadan, bulan yang paling afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Nas'alullaha ta'ala an yarzuqana al-ikhlas fi an-niyyati wal qawli wal 'amal wa an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yujannibana 'anir riya'i wal 'ujbi wal fatwa bi ghairi 'ilm. Amma ba'du. Yang saya muliakan Tuan Nazir bagi Masjid Al-Falah, seterusnya para imam, para muazzin dan seluruh ahli jawatan kuasa bagi Masjid Al-Falah. Kemudian yang saya hormati para asatidzah, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali suka untuk saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan, puan-puan untuk sama-sama kita ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Wa qala Allah taala, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dah masuk kepada malam ke-28 daripada bulan Sya'ban. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup nafas, masih lagi hidup, bertenaga untuk terus membuat bekalan untuk hari akhirat kita. Dan moga-moga tuan-tuan kita dapat sampai ke satu bulan yang ditunggu-tunggu, satu bulan yang penuh dengan keberkatan, satu bulan yang paling mulia daripada sekalian bulan dalam setahun, iaitu bulan Ramadan. Bulan di mana diturunkan Al-Quran di dalamnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi yang paling agung. Mukjizat Nabi yang paling tinggi. Diturunkan pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini merupakan bulan yang paling afdal. Tidak ada bulan yang lebih afdal daripada bulan Ramadan.
Jadi sewajarnya kita menzahirkan rasa gembira, kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh keceriaan, dengan rasa yang rindu yang teramat kepada bulan ini. Kerana bulan ini merupakan bulan Ramadan, bulan yang paling afdal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji siapa yang memuliakan, siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dalam ayat ini Allah memuji orang yang mengagungkan syiar-syiarnya. Bukankah bulan Ramadan dan puasa yang disyariatkan di dalam bulan tersebut merupakan salah satu daripada syiar-syiar Allah? Bahkan ia, maka kerana itu kita mengagungkannya, kita menzahirkan kecintaan, menzahirkan kegembiraan dengan kehadiran bulan tersebut. Dan begitulah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang imannya itu sempurna. Mereka bila di dalam melakukan kebaikan, walaupun dengan mengagungkan syiar-syiarnya, mereka mendahului orang yang lain. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Orang-orang yang bertakwa ini, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka dalam melakukan kebaikan ini mendahului orang yang lain. Ini orang yang faham dalam agama. Mereka bila mana dalam melakukan kebaikan, ketaatan, mereka tak dahulukan orang lain, tak. Mereka dahulukan diri sendiri, mereka mendahului orang lain untuk melakukan ketaatan tersebut. Contohnya, kalau yang kita tahu, kalau solat berjemaah berada di dalam saf yang pertama, itu yang lebih baik, betul. Itu yang lebih banyak pahalanya. Maka jangan kita dahulukan orang lain. Kalau kita dapat, kita datang, kita ada ruang untuk duduk di dalam saf pertama, ikut bersama dengan imam, kita rebut. Walaupun orang lain dia lebih tua daripada kita, tapi ini dalam perkara kebaikan, kita dahului diri kita sendiri daripada orang lain. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu cara orang yang bertakwa dalam melakukan kebaikan. Mereka bersegera melakukan kebaikan. Nah, di sini bulan Ramadan adalah bulan yang banyak keberkatan, bulan dilipat gandakan pahala, ganjaran, dan bulan di mana orang bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Jadi termasuk daripada orang yang bertakwa, dia akan bersegera berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan pada bulan ini. Seperti yang kita sebut, kerana bulan ini bulan yang penuh berkat, bulan yang merupakan peluang bagi umur kita, peluang seumur hidup. Peluang seumur hidup. Siapa yang sampai ke bulan Ramadan, belum tentu dia akan sampainya lagi sekali pada tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berapa ramai orang yang kita lihat mereka bersama dengan mereka, kita kenal mereka, dia berjalan bersama kita, makan bersama kita pada Ramadan tahun yang lepas. Tapi tuan-tuan, pada tahun ini, orang yang kita kenal itu sebahagiannya dah tak ada. Tak sempat untuk masuk ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Jadi bila kita sampai ke bulan Ramadan, maka bulan Ramadan ini adalah peluang keemasan bagi kita, peluang seumur hidup. Peluang untuk kita dibebaskan daripada api neraka. Peluang untuk kita diampunkan segala dosa. Peluang untuk kita menghasilkan kebaikan yang banyak, yang mungkin kita tak akan dapat hasilkan kebaikan yang seumpama itu dalam sepanjang hidup kita. Ini peluang dia, iaitu pada bulan Ramadan. Moga-moga kita bersedia dalam menghadapi bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana cara untuk kita bersedia dalam menyambut bulan Ramadan? Cara untuk kita bersedia
dalam menyambut bulan Ramadan adalah yang pertama sekali dengan kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa kita dan kita kembali dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Semoga kalian beroleh keuntungan. Semoga kalian beroleh kejayaan. Maka tuan-tuan, di sini saya dengan rendah diri yang penuh dengan dosa mengajak diri saya dan tuan-tuan puan-puan untuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini bukan daripada kalangan para nabi yang terpelihara daripada dosa. Bahkan kita daripada manusia yang biasa, yang sering terjatuh di dalam dosa. Maka tuan-tuan, kita segera bertaubat. Kerana taubat ini merupakan satu perkara yang wajib. Wajib kita bertaubat dengan segera, sama ada daripada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Wajib kita bertaubat. Bagaimana tuan-tuan cara untuk bertaubat? Dengan kita meninggalkan dosa yang kita lakukan, seterusnya kita merasa menyesal. Kita rasakan menyesal di atas maksiat yang telah kita lakukan. Dan kita berazam supaya kita tidak kembali kepada maksiat yang seumpama dengan itu. Ini cara kita bertaubat. Bertaubat ni tuan-tuan bukan sekadar kita melafazkan astaghfirullahalazim. Wahai Allah, ampunkan dosa aku. Tapi dia terus melaksanakan, terus melakukan dosa tersebut. Bukan. Mestilah dia berhenti daripada dosa tersebut. Dia tinggalkan dosa itu. Ini cara bertaubat. Kemudian dia tinggalkan dosa itu kerana dia menyesal. Dia telah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah. Bukan kerana dia tinggalkan sesuatu maksiat kerana dia dah tak mampu untuk melakukannya. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang dia melakukan dosa besar, contoh seperti minum arak. Dia minum arak. Tuan-tuan, macam kita tahu, arak ni bukannya murah. Bukan sama harga dengan air mineral. Tidak. Tapi dia mahal. Nak beli dia tu memerlukan duit yang banyak. Jadi seseorang ni kalau dia minum arak, sampai satu masa duit dia habis. Dah tak mampu lagi nak beli arak. Kemudian dia berhenti daripada minum arak. Sebab apa? Sebab tak ada duit. Ini tuan-tuan, kalau dia berhenti, dia tinggalkan minum arak, bukan kerana dia menyesal, bahkan kerana dia tidak ada duit. Tidak mampu lagi nak beli arak, sebab tu dia berhenti. Seandainya dia dapat duit nanti, hari gaji dia akan beli lagi. Ini tak dinamakan taubat. Ini bukan yang dinamakan taubat. Dan dia tak dapat pahala di atas dia tinggalkan minum arak, kerana dia tinggalkan sebab dia tak ada duit, bukan dia menyesal. Bahkan bertaubat itu tinggalkan maksiat dan merasa menyesal di atas maksiat yang telah kita lakukan. Dan kita berazam, kena azam, jitukan niat dalam hati untuk tidak kembali melakukan maksiat yang seumpamanya di masa akan datang. Ini cara untuk kita bertaubat, tuan-tuan. Maka wajib untuk kita bertaubat daripada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekiranya kita mendengarkan bisikan dan was-was daripada syaitan, dia kata, kamu telah melakukan zina, kamu telah minum arak, kamu ni banyak dosa, maka kenapa kamu nak puasa? Kamu tak perlu puasa, teruskan dengan maksiat. Maka jangan kita berpaling. Jangan kita endahkan bisikan dan was-was ini. Bahkan kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, ia seperti tidak ada dosa. Maksudnya dosanya diampunkan.
Seperti mana orang yang tak melakukan dosa, begitulah keadaan dia apabila dia bertaubat dengan betul, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang diterima. Dia diampunkan dosa seperti orang yang tak melakukan dosa. Masya Allah. Taubat ini tuan-tuan satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia jadikan untuk umat manusia. Untuk kita umat Islam. Bayangkan tuan-tuan, kalau taubat ini Allah tak jadikan buat kita, buat umat Islam. Bayangkan kalau tak ada taubat dalam syariat agama kita. Seseorang dia melakukan dosa, dia berfoya-foya, dia lemas dengan maksiat sampai umurnya 50 tahun contohnya, dia tersedar. Dia nak bertaubat. Maksudnya dia nak menuju ke arah kebaikan. Tapi taubat tak ada. Bayangkan betapa banyak dosa yang dia telah lakukan, yang dia telah ada. Kemudian kalau taubat tak ada, sekarang umur 50 baru dia nak mulakan melakukan kebaikan. Berapa banyak sahaja kebaikan yang dia mampu melakukan untuk tampung apa yang dia telah lakukan daripada kejahatan, apa yang dia telah lakukan daripada maksiat. Yang mana mungkin dalam 10 tahun lagi dia akan meninggal, atau 5 tahun lagi dia akan meninggal dunia. Tapi dengan rahmat Allah yang luas, yang sangat banyak, Allah jadikan taubat ini ada disyariatkan dalam agama kita. Maka walaupun seseorang itu dia dah melakukan dosa dengan sangat banyak sehingga umurnya 50 tahun, kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat, kata Nabi, dia seperti orang yang tak melakukan dosa. Betapa besarnya rahmat Allah. Diampunkan dosa dia yang 50 tahun itu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah atas kurniaan taubat ini. Maka segera kita tuan-tuan dan puan-puan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita tangguh, jangan kita lengahkan. Kerana kita belum pasti lagi kita akan hidup pada esok hari, apatah lagi pada 10 tahun yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bagaimana untuk kita menyambut bulan Ramadan? Kita sambut bulan Ramadan tuan-tuan dengan melakukan doa. Kita doa, ya Allah, Allahumma ballighni Ramadan wa a'inni 'ala as-siyami wal qiyam wa'atiqni minan niran. Kita doa, ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan. Bantulah aku untuk melaksanakan puasa dan menghidupkan malam dengan beribadah. Dan bebaskanlah aku daripada api neraka. Kita doa dengan banyak tuan-tuan, doa yang sedemikian. Ini antara adat para awliya, para wali Allah, para ulama salaf, para salihin. Mereka memperbanyakkan doa yang seperti ini sebelum bulan Ramadan. Bahkan ulama salaf tuan-tuan, 6 bulan sebelum tibanya Ramadan mereka dah berdoa seperti ini. Mereka dah berdoa supaya mereka ini disampaikan ke bulan Ramadan. Kerana nilai yang ada pada bulan Ramadan. Kerana amalan akan dilipat gandakan oleh Allah, ganjaran akan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Masya Allah. Jadi mereka sebelum 6 bulan dah doa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Kemudian tuan-tuan, bila mereka dah usaha, mereka dah kerah tenaga mereka untuk melaksanakan amal ibadah pada bulan Ramadan dengan sangat banyak. Mereka kurangkan tidur untuk melaksanakan ibadah yang boleh mereka lakukan pada waktu malam. Sehingga habis bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, sekarang mereka doa pula supaya amalan-amalan yang mereka lakukan pada bulan Ramadan itu diterima. Semua amalan mereka daripada puasa, solat, sedekah, bacaan Al-Quran, zikir dan seumpamanya ketika bulan Ramadan,
mereka berdoa supaya diterima amalan mereka. Berterusan mereka berdoa untuk diterima sehingga 5 bulan setelah Ramadan. Masya Allah. Ini adat para awliya. Ini adat para salaf, ulama-ulama salaf. Apa yang maksud ulama salaf, tuan-tuan? Ulama salaf ini adalah ulama yang hidup pada 3 kurun yang pertama. Satu kurun itu kata Al-Hafiz Ibn Asakir 100 tahun. Kalau satu kurun 100 tahun, maka kalau 3 kurun maksudnya 300 tahun yang pertama. Itu yang dinamakan salaf. Mereka yang hidup pada 300 kurun yang pertama itu yang digelarkan sebagai salaf. Adapun yang hidup setelah 300 tahun pertama, tahun ke-400, tahun ke-500, ke-600, 700, ke-1200 ataupun sekarang ini ke kurun yang ke-15 tahun ke-1500, ini semua tak dinamakan salaf. Ini dinamakan khalaf. Okey. Kalau ada yang kata saya salaf, itu dakwaan yang batil, dakwaan yang salah. Salaf hidup pada 300 tahun yang pertama. Seperti mana Nabi SAW bersabda, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku, kurun Nabi, kurun yang pertama. Kemudian kurun yang setelah itu, kemudian kurun yang setelah itu. Jadi ada 3 kurun. Dan satu kurun 100 tahun, maka ulama salaf mereka yang hidup pada 300 tahun yang pertama. Maka tuan-tuan, ulama salaf adat mereka berdoa dengan banyak seperti doa yang kita telah sebutkan. Jadi kita juga tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita berdoa dengan banyak untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, dan begitu juga untuk sekalian umat Islam daripada lelaki dan perempuan. Kerana doa ni tuan-tuan banyak keberkatannya, banyak rahsianya, banyak pahalanya. Sehingga Nabi sebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ini adalah antara ibadah yang paling besar dalam agama kita. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah doa. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam kita berdoa ada pengiktirafan kita terhadap ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita minta sesuatu untuk dikurniakan sesuatu, dan kita minta supaya diri kita dilindungi daripada kejahatan, dilindungi daripada maksiat dan seumpamanya, di sini kita iktiraf bahawasanya hanya Allah yang menciptakan manfaat dan mudarat. Allah sahajalah pencipta, tiada pencipta selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Nabi kata ad-du'a'u mukhul ibadah. Jadi kita perbanyakkan doa untuk diri kita, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana untuk kita menyambut bulan Ramadan? Kita sambut bulan Ramadan, tuan-tuan, dengan bergembira. Dengan menzahirkan kegembiraan kita, keceriaan kita, kesenangan kita dengan hadirnya bulan Ramadan. Macam kita dah sebut pada awal tadi, satu ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yaitu Allah memuji orang-orang yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah. Yang di antaranya bulan Ramadan, puasa. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan fadilat, dengan kelebihan yang Allah kurniakan kepada kita, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan perkara itulah mereka bergembira. Kerana apa yang Allah kurniakan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, itu lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan, apa yang mereka kumpulkan daripada kelazatan dunia, daripada harta-harta dunia dan seumpamanya. Maka kita diperintahkan untuk bergembira dengan apa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, antaranya bulan Ramadan.
Maka kita mendorong kanak-kanak yang kecil, kita menaikkan semangat yang besar untuk melaksanakan ibadah yang banyak di dalam bulan Ramadan. Sama ada dari segi puasa, daripada berjaga malam dengan beribadah dan seumpamanya. Antara cara untuk kita zahirkan kegembiraan tuan-tuan, dengan kita menghias rumah, contohnya menghias kelas, surau dan seumpamanya, kerana kehadiran bulan Ramadan. Kita hias. Ini antara cara untuk kita zahirkan keseronokan, kegembiraan kita dengan kehadiran bulan Ramadan. Seperti mana bila tibanya bulan Syawal, bagaimana kita hias, siapkan rumah dengan cantik, kita tukar langsir, kita sediakan lapik meja yang baru, kita buat macam-macam untuk mencantikkan rumah, hias rumah. Anak-anak kita ni, mereka rasa seronok. Ahli keluarga kita yang lain rasa gembira sebab nak masuknya bulan Syawal. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan adalah bulan yang paling afdal, lebih afdal daripada bulan Syawal. Maka kita zahirkan juga kecintaan kita, kegembiraan kita kepada datangnya bulan Ramadan. Tak ada masalah, dan lebih baik untuk kita hias rumah dengan disebabkan hadirnya bulan Ramadan. Bila kita hias rumah, kita rasa gembira dengan kehadiran bulan Ramadan, maka ini akan menanamkan rasa cinta, memupukkan rasa gembira kepada anak-anak kita dengan kehadiran bulan ini. Kita boleh nampak bagaimana seorang kanak-kanak itu dia rasa gembira bila rumah dia dihias untuk menyambut bulan kemerdekaan, contohnya hari raya dan yang seumpamanya. Begitu juga bila kita biasakan mereka dengan menghias rumah untuk menyambut bulan Ramadan, maka mereka akan sentiasa teringat bila nak datang bulan Ramadan. Mereka akan rasa gembira nak hias rumah dan seumpamanya. Jadi kata ulama, siapa yang hias rumah demi mengagungkan syiar Allah, memuliakan syiar Allah, menzahirkan kegembiraan dengan datangnya bulan mulia ini, maka ada baginya kebaikan dan pahala. Dan antaranya lagi tuan-tuan, cara untuk kita menzahirkan kegembiraan, kita sarankan kanak-kanak yang dah mumayyiz tapi dia belum baligh. Dia belum baligh tapi sudah mumayyiz. Okey, yang mampu untuk melakukan puasa, maka kita janjikan padanya untuk bagi hadiah kalau dia berpuasa dengan penuh, contohnya. Ini ada padanya kebaikan, kata ulama. Kalau kita niatkan dengan baik, kita niat yang baik supaya kanak-kanak ini rasa gembira untuk melakukan ketaatan, dia akan membesar dalam melakukan kewajipan, menunaikan kewajipan, maka ada kebaikan buat diri kita. Ada kebaikan dan ada pahala untuk diri kita. Kerana itu antara cara kita menzahirkan keseronokan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Kita sambut bulan Ramadan dengan mempelajari hukum hakam yang berkaitan dengan puasa. Ini yang paling penting. Bila kita nak lakukan sesuatu amal ibadah itu, kita mesti tahu apa hukum hakam yang berkaitan dengannya. Maka kita belajar terlebih dahulu supaya amal ibadah kita daripada puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita tak tergolong daripada golongan yang Nabi SAW sebutkan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Maksudnya, betapa ramai orang yang buat ibadah pada waktu malam tapi dia tidak mendapatkan melainkan berjaga pada waktu malam, kepenatan berjaga pada waktu malam. Dan berapa ramai orang yang dia berpuasa tetapi dia tak dapat daripada puasanya itu melainkan kelaparan dan dahaga. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Kenapa dia buat amal ibadah, dia buat puasa
tapi dia tak dapat melainkan kepenatan dan lapar dan dahaga. Ini kerana kurangnya ilmu. Dia tunaikan amal ibadah, dia buat puasa, buat solat sunat dan seumpamanya, dalam keadaan dia tak tahu hukum hakam yang berkaitan dengannya. Dia tak belajar terlebih dahulu apakah rukun-rukun puasa, apakah syarat-syarat sah puasa, apakah syarat-syarat wajib puasa dan seumpamanya, apakah perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau dia tak belajar terlebih dahulu tuan-tuan, bagaimana dia nak jamin yang puasanya itu sah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka kerana itu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam sesuatu amal ibadah itu, kita mempelajari terlebih dahulu apa hukum hakam yang berkaitan dengannya. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi setelah azan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah lillahi ta'ala. Kita sambung sedikit insya-Allah daripada cara cara untuk kita bersedia menyiapkan diri dalam menyambut bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, antara cara untuk kita menyambut bulan Ramadan lagi adalah dengan kita bersegera dalam melakukan amal ibadah dan ketaatan, di samping kita tidak melupakan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan, mereka yang terjejas dengan banjir, mereka yang terjejas dengan gempa bumi dan seumpamanya. Ya, kita tuan-tuan mungkin dalam bulan Ramadan kita berasa lapar. Kita rasa lapar pada saat itu, kita rasa lapar dalam sehari. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, orang-orang fakir, orang-orang miskin ini, mereka mungkin berasa lapar di sepanjang tahun. Di sepanjang tahun mereka tidak mempunyai makanan yang cukup. Maka jangan kita lupakan mereka. Bahkan kita bantu mereka. Kita tambah apa yang mereka kurang. Kalau boleh untuk kita sediakan makanan untuk mereka berbuka, kita sediakan. Kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang dia tolong untuk mengeluarkan seorang orang yang beriman daripada satu kesusahan, daripada kesusahan-kesusahan dunia, Allah akan bebaskan dia, lepaskan dia daripada satu kesusahan, daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, kesusahan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Tapi dengan disebabkan kita bantu orang di dunia, kita bantu orang Islam untuk dia keluar daripada satu kesusahan, daripada kesusahan dunia, maka kita akan dikeluarkan daripada satu kesusahan, daripada kesusahan hari kiamat. Itu kalau satu kesusahan tuan-tuan. Bagaimana kita bantu dengan banyak, kita bantu dia keluar daripada kesusahan-kesusahan dengan banyak di dalam dunia, maka banyak lagi kesusahan di hari kiamat nanti kita akan dilepaskan. Kita beramal dengan hadis ini. Ini hadis daripada Nabi SAW. Jangan kita tinggalkan saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Seorang yang kaya, bila dia tahu bahawasanya ada seorang yang miskin daripada umat Islam, dia tahu mereka ini memerlukan. Dia mampu untuk membantunya tapi dia tak bantu. Dia tinggalkan, sedangkan orang miskin ini di dalam kesusahan yang bersangatan, yang boleh membawa kepada kematian dan seumpamanya. Maka orang yang kaya ini yang tahu dan mampu untuk bantu tapi dia tinggalkan, akan dipersoalkan pada hari kiamat. Akan dipersoalkan orang seperti ini. Jadi sebab tu tuan-tuan, bulan puasa ni kita bantu mereka. Bulan Syaban ni kita mula membantu mereka daripada bulan Syaban ini. Seperti mana adat para ulama salaf,
ada zakat yang wajib ke atas mereka, zakat dari sudut harta, contoh zakat perniagaan, zakat tanaman, zakat haiwan ternakan yang wajib ke atas mereka. Bila mereka tunaikan, mereka sengaja tunaikan pada bulan Syaban. Sengaja mereka tunaikan zakat-zakat ini pada bulan Syaban, kerana zakat-zakat ini kepada siapa diberi? Kepada golongan asnaf, kepada orang fakir miskin, orang fakir, orang miskin dan seumpamanya, orang yang memerlukan. Sengaja mereka tunaikan pada bulan Syaban. Untuk apa? Untuk orang fakir, orang miskin, orang yang memerlukan ini bersiap sedia, menyiapkan ahli keluarga dan diri sendiri dalam menghadapi bulan Ramadan. Mereka mampu untuk tunaikan amal ibadah dengan cara yang paling baik yang mereka boleh lakukan. Mereka tunaikan. Ini adat para ulama salaf. Mereka tidak tinggalkan golongan orang yang susah ini. Bahkan mereka bantu. Begitu juga kita, untuk kita bersiap sedia menyambut bulan Ramadan, kita bantu mereka. Kita jangan habiskan masa, jangan habiskan harta kita dalam berseni-seni untuk memperbagaikan juadah berbuka puasa. Kalau boleh kita memadai dengan apa yang kita berhajat kepadanya, kemudian yang lainnya kita berikan kepada orang fakir, orang miskin, orang yang memerlukan. Itu adalah cara yang terbaik. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana untuk kita bersiap sedia dalam menyambut bulan Ramadan? Kita sambutnya, kita bersiap sedia dengan kita buat satu jadual kebaikan bagi diri kita. Kita buat satu jadual daripada kita bangun tidur sampai kita tidur semula. Apa yang kita nak lakukan daripada kebaikan pada bulan Ramadan? Kebaikan yang banyak, daripada solat sunat, daripada menyambung silaturahim sesama keluarga, daripada menziarahi orang sakit, menziarahi ibu-ibu tunggal, menziarahi anak-anak yatim, daripada menghadiri majlis-majlis ilmu. Ini sangat penting, menghadiri majlis ilmu, kita berzikir, membaca Al-Quran, kita buat jadual. Kita buat jadual untuk diri kita, kemudian kita ikut jadual tersebut. Jangan kita buat jadual kemudian kita tinggalkan, kita tak ikut. Itu cuma jadual untuk hiasan je, bukan. Kita buat jadual kemudian kita ikut. Ini sangat membantu supaya kita penuhkan masa-masa kita di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dalam melakukan amal ibadah. Moga-moga apa yang kita sampaikan ini dapat memberi manfaat buat diri kita, dapat menyiapkan diri kita dalam menyambut bulan Ramadan, dapat menjadikan diri kita daripada orang-orang yang Allah ampunkan dosa keseluruhannya, dapat menjadikan diri kita daripada orang-orang yang Allah bebaskan daripada api neraka, dan dapat menjadikan diri kita bertemu malam Qadar atau bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Allah subhanahu wa ta'ala alam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.